Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazarene Unity Channel. Sejak 2 menjak ini, tiba-tiba Tun Mahathir banyak sekali permintaan. Ada yang kata, adakah itu permintaan-permintaan akhir, petanda-petanda akhir daripada Tun Mahathir. Yang terkini berkaitan dengan permintaan Mahathir supaya Mahkamah RCI Batu Putih terbuka kepada umum. Ada yang bertanya, kenapa Mahathir mahu supaya perbicaraan ini terbuka pada umum? Sedangkan ianya lebih kepada menyiasat apa yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, lebih penting lagi, apa sebenarnya yang mahu ditunjukkan oleh Mahathir melalui mohon Mahkamah RCI Batu Putih terbuka pada umum. Apa yang dia nak tunjukkan? Dalam hal mahkamah berkaitan RCI ini, memang kita semua nak tahu juga, tapi laporannya ada dalam bentuk bertulis. Dan lebih penting lagi, kita juga mahu supaya tiada perkara-perkara yang sulit yang boleh terlepas. Maklumlah, mungkin ada perkara sulit yang akan terpaksa dikemukakan dalam RCI tersebut. Tapi itulah, kita pun hairan. Kenapa Tun Mahathir tiba-tiba mahu pula Mahkamah RCI Batu Putih terbuka pada umum? Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah memfailkan semakan kehakiman berhubung prosiding Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang sedang berlangsung bagi menyiasat isu kedaulatan berhubung Pulau Batu Putih, Middle Rocks dan South Ledge. Mahathir memohon mahkamah untuk memerintahkan prosiding tertutup itu terbuka kepada umum dan memecat 3 daripada 7 ahli panel RCI kerana didakwa berisiko berat sebelah. Wah, menjadi persoalan ialah siapa Tun Mahathir sehingga mahu perkara-perkara seperti ini boleh dilakukan khas untuk dia. Pertama, meminta prosiding tertutup itu dibuka kepada umum. Yang kedua, meminta pula 3 daripada 7 ahli panel RCI dipecat. Saudara-saudara sekalian, ini memang amat pelik lagi luar biasa. Kalau dulu dalam perbicaraan Najib dan Rosmah, banyak permintaan-permintaan pelik seperti ini berlaku. Dulu Mahathir cuba kecam, macam-macam dia kecam. Tapi kali ini pula, dia juga yang buat. Apabila dia mahu supaya 3 orang daripada 7 ahli panel RCI dipecat. Pada pendapat netizen, kenapa pula nak pecat? Adakah Tun Mahathir takut? Ataupun adakah panel yang mau dipecat itu ada pengetahuan mereka yang lebih tinggi, lebih baik? Mahathir juga memohon pengisytiharan mahkamah bahawa dia adalah orang yang kelakuannya menjadi subjek siasatan atau yang terlibat dalam perkara itu yang disiasat oleh RCI mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Siasatan Diraja 1950. Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Siasatan Diraja memberi hak kepada orang berkenan untuk diwakili peguam sepanjang prosiding di hadapan Pesuruhjaya. Mahathir juga mahu RCI memberikan dia dan peguamnya dengan semua dokumen, senarai saksi dan bukti dokumentari lain yang akan dibentangkan pada siasatan itu. Dia memohon perintah mahkamah supaya prosiding RCI ditangguhkan sementara menunggu penyelesaian semakan kehakiman. Sijil segera juga telah difailkan untuk perbicaraan diadakan secepat mungkin oleh Mahkamah Tinggi Kuasa-Kuasa Khas dan Rayuan Kuala Lumpur, memandangkan anak guam kami Mahathir telah disapina untuk menghadiri prosiding RCI pada 12 Jun, kata peguamnya Rafiq Rashid pada satu kenyataan hari ini. Sebelum ini Mahathir mendakwa prosiding RCI diadakan secara tertutup tanpa memberitahu dia atau pasukan peguamnya. Peguamnya secara tidak sengaja mengetahui tentang prosiding itu dan hadir perbicaraan pada 21 Mei serta membuat beberapa permohonan dan bantahan.
Bagaimanapun, usaha Peguam Mahathir telah ditolak dan terpaksa tidak menyertai baki prosiding berkenaan. Mahathir kemudian disepinah untuk hadir perbicaraan RCI pada 12 Jun. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau ini benar-benar berlaku, maka habislah harapan PAS, Perikatan Nasional dan Bersatu. Gelombang Perikatan Nasional yang dikatakan telah pun menghancurkan UMNO, menghancurkan PKR dan menghancurkan Pakatan Harapan, kini mula dilihat bukan sekadar reda, tapi mula mengecil. Terkini, dalam pilihan raya akan datang, pilihan raya kecil Sungai Bakap, PAS kini memegang ataupun menanggung beban yang sangat besar. Manakala tidak, kawasan itu dimenangi oleh PAS akibat gelombang baru-baru ini, gelombang hijau. Adakah dengan adanya pilihan raya Sungai Bakap ini, PAS mampu menang lagi? PAS perlu menang di Sungai Bakap. Hal ini bagi menunjukkan bahawa gelombang hijau pada PRU 15 yang lepas masih lagi hidup dan belum lagi reda. Dengan kemenangan itu, maka dibuktikan bahawa gelombang itu sudah atau masih ada. Tetapi, kalau PAS kalah di pilihan raya kecil Sungai Bakap, maka terbuktilah apa yang dikatakan oleh para penganalisis politik, pemerhati politik bebas di Malaysia, bahawa gelombang hijau sudah tidak lagi besar atau sudah merosot. Oleh sebab itulah, penganalisis sekali lagi mengatakan PAS perlu menang di Sungai Bakap bagi menunjukkan gelombang PRU belum reda. Lau Ziwe berkata, PAS berdepan tekanan besar untuk memastikan sokongan baik pada PRU 15 diteruskan sehingga PRU 16. Penganalisis berpendapat, walaupun PRK Sungai Bakap tidak memberi kesan terutama kepada pentadbiran Putrajaya atau Pulau Pinang, namun PAS perlu menang untuk menunjukkan kekuatan gelombang belum reda menjelang PRU 16. Lau Ziwe dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM berkata, PAS sebagai penyandang di kerusi itu pastinya berdepan tugas berat dalam memastikan gelombang sejak PRU 15 dengan kemenangan di 43 kerusi parlimen, disusuli penguasaan di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis diteruskan. Jelasnya, PRK Kuala Kubu Baharu lalu menyaksikan Perikatan Nasional yang diwakili sekutu PAS, iaitu Bersatu, tidak boleh sepenuhnya menjadi kayu ukuran sama ada sokongan rakyat kepada komponen itu telah menurun atau sebaliknya. Di Sungai Bakap, yang pengundi Melayu ramai dan kawasannya agak pedalaman sikit, isunya sama ada. Momentum penyokong dan rakyat terus menyokong atau sebaliknya. Jika lemah, boleh beri kesan pada PRU 16. Sebab itu, tekanan besar kepada Perikatan Nasional terutama PAS kena menang kerusi untuk buktikan gelombang PRU 15 masih ada. Lau berkata, untuk memastikan kerusi dimenangi pada PRN kekal di tangan Perikatan Nasional, PAS tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada sentimen berkaitan prestasi penyandang Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap, Nur Zamri Latif selama 9 bulan menjadi adun. Menurutnya, rekod yang baik ada pada penyandang tidak memberi kesan kepada undi, melainkan seseorang itu terlalu sempurna sehingga kenyataannya tidak akan ditolak oleh mana-mana pihak. Jumaat lalu, media melaporkan Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata,
Rekod dan pencapaian Nur Zamri yang baik sepanjang menjadi adun memberi kelebihan kepada Perikatan Nasional. Pada PR yang lalu, Nur Zamri yang juga Ketua PAS Nibong Tebal menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayah C. Ros dengan majoriti 1,563 undi. Zamri bagaimanapun meninggal dunia pada 24 Mei lalu kerana mengalami keradangan perut dan SPR dijadual bermesyuarat Khamis ini bagi penentuan tarikh penamaan calon serta pengundian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sementara itu, Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berpendapat, undi diterima PN mungkin akan merudum seperti PRK Kuala Kubu baharu jika mereka tidak menaikkan semangat pengundi. Walaupun keputusannya tidak akan memberi perubahan dari bentuk kerajaan negeri, tetapi ia memberi gambaran kedudukan gelombang hijau ketika ini setelah tewas pada PRK terkini itu, katanya lagi. Dalam PRK Kuala Kubu baru-baru ini, yang paling besar kesannya ialah dilihat bahawa pasukan beruniform Malaysia kini kembali mengundi kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pernah dengar anak pembangkang didakwa kerana terima rasuah? Kalau tak pernah dengar, jom sini kita ceritakan isu kali ini. Isu kali ini paling menarik apabila ia melibatkan anak ketua pembangkang, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Hari ini, anak beliau telah pun didakwa menerima rasuah sebanyak RM100,000. Saudara-saudara sekalian, wang RM1, RM2, RM10, RM100, RM1,000, RM10,000, RM100,000 kalau sudah rasuah, itu tetap namanya haram. Rasuah ni satu penyakit yang parah, yang boleh menghancurkan masyarakat, yang boleh menghancurkan negara. Rasuah ini patutnya tidak ada. Bayangkan, kena rasuah, sekolah tak siap. Kena rasuah, rumah tak siap. Kerana rasuah, negara diceroboh oleh pendatang asing. Kerana rasuah, negara boleh dijajah oleh orang lain. Namun demikian, itu semua hanya kata-kata biasa. Hari ini kita digemparkan apabila anak ketua pembangkang didakwa terima rasuah RM100,000. Apa cerita? Kenapa didakwa? Anak kepada ketua pembangkang merangkap Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000. Tertuduh Muhammad Faisal Hamzah mengaku tidak bersalah sejurus mendengar pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah ketika dihadapkan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000. Faisal berumur 40 tahun didakwa menerima wang itu daripada Izmir Abdul Hamid sebagai bayaran untuk Hi-Tech Padu Berhad, Hi-Tech Padu, melantik syarikat Rimba Merpati Sendirian Berhad dan syarikat Permai Solution sebagai perunding pemasaran. Kesalahan itu dikaitkan dengan Hi-Tech Padu yang dikatakan diberi tender 33 juta oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk pembekalan, penyewaan, pelaksanaan, latihan, sokongan dan penyelenggaraan infrastruktur keselamatan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah pejabat dekat Publica Shopping Gallery Jalan Duta Mas 1 Kuala Lumpur pada Mac 2018. Sekiranya disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009, dia boleh dipenjara sehingga 20 tahun
denda 5 kali ganda nilai rasuah atau 10,000 yang mana lebih tinggi. Susulan pengakuan tidak bersalah oleh tertuduh, mahkamah kemudian membenarkan Faisal dibebaskan dengan jaminan RM25,000 dengan seorang penjamin. Hakim turut memerintahkan tertuduh menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai, selain menetapkan 5 Julai depan untuk sebutan semula kes tersebut. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Mahadi Abdul Jumaat, manakala tertuduh diwakili Peguam Bela Rambinder Singh Dalula. Pada April tahun lalu, Faisal mengaku tidak bersalah terhadap 9 pertuduhan berhubung penyelewengan minyak masak bersubsidi di Mahkamah Session Seremban. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.